Yang Berhormat Kota Belud. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, nothing is certain. Itulah yang boleh digambarkan dengan pentadbiran Amerika Syarikat di bawah Presiden Donald Trump. Bukan sahaja Malaysia, hampir semua negara di dunia terkesan dengan tarif timbal balas yang dikenakan. Hari ini saya berharap kita datang dan berbahas as a nation instead of being government and opposition. Namun kerajaan juga harus bertindak dan membuat pilihan yang terbaik, berhati-hati di dalam mendengar dan membuat keputusan ke atas apa sahaja syarat atau tawaran yang diberikan Amerika kepada kita. Jangan mudah setuju, tidak juga mudah menolak. Apa yang penting, Malaysia tidak boleh terperangkap dengan permainan negara-negara besar dan dilihat menyebelahi mana-mana pihak sama ada Amerika ataupun China. Tuan Yang di-Pertua, walaupun tarif timbal balas oleh Amerika ini memberikan kesan kepada ekonomi negara, dari sisi lain, tindakan ini membolehkan kita menyesuaikan semula strategi perdagangan dan mempelbagaikan pasaran. Dengan mengambil peluang, sebaiknya perjanjian perdagangan sedia ada seperti RCEP, CPTPP dan ASEAN Plus 3. Sedikit sebanyak kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada pasaran utama seperti Amerika dan China. Negara-negara ASEAN yang mempunyai kira-kira 647 juta penduduk dan pasaran sebesar ini sememangnya satu peluang yang perlu diberikan perhatian khusus dalam memastikan ekonomi kita berdaya tahan dan stabil. Namun dalam kita mengejar peluang ini, terdapat cabaran dalam kita berinovasi dan menambah nilai kepada sumber mentah dan produk tempatan negara. Peranan ini bukan terletak semata-mata kepada kerajaan, pihak industri dan swasta juga perlu memainkan peranan yang lebih besar dalam mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan syarikat tempatan berasaskan teknologi terkini. Saya sokong apa yang dibahaskan oleh Paya Besar sebentar tadi. Apabila melihat kepada angka yang dilaburkan dalam R&D di Malaysia, masih banyak ruang yang perlu diperbetulkan. Lihat sahaja nisbah perbelanjaan R&D antara sektor awam dan swasta, 59 kepada 41, yang mana ketika ini lebih banyak dibelanjakan oleh kerajaan berbanding sektor swasta dan ini tidak mencerminkan nisbah yang sepatutnya. Dan jika dibandingkan dengan Singapura, mereka telah melaburkan kira-kira 2% daripada KDNK mereka bagi sektor R&D berbanding Malaysia pada kadar 1%. Dan kadar itu disumbangkan secara signifikan oleh sektor swasta. Bagaimana pula dengan sektor swasta kita? Cabaran seterusnya adalah dalam sektor pendidikan khususnya dalam bidang TVET dan STEM. Bukan sahaja dari sudut infrastruktur, sokongan pembelajaran yang perlu segera ditambah baik. Malah ekosistem ini perlu lebih mesra, mudah didekati dan menyeronokkan. Akses pembelajaran yang sama rata, sama ada di luar bandar dan di bandar, begitu juga wilayah-wilayah dalam Malaysia, sama ada di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Begitu juga dengan cabaran sumber manusia dan kepakaran di Malaysia. Tidak dinafikan, di negara kita ramai yang memiliki bakat dan kepakaran. Namun dua isu utama yang perlu diatasi iaitu tangga gaji dan juga persaingan dengan pekerja asing. Saya ambil contoh di Sabah. Anak-anak Sabah ramai yang berbakat dan pakar dalam bidang masing-masing. Namun tiada pekerjaan untuk mereka di sini. Kalau ada pun kekosongan kerja, gaji yang ditawarkan jauh beza dengan apa yang ditawarkan di sini. Dan ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh DOSEM bahawa perniagaan di Sabah antara paling rendah menawarkan gaji berbanding negeri-negeri lain. Kesannya orang Sabah terpaksa berhijrah ke sini dan keluar negara dan ini sangat merugikan. Isu keduanya adalah mengenai pekerja asing. Kita lihat apa yang berlaku di Singapura. Rakyat di sana sudah pun bersuara mengenai peluang kerja yang terhad kerana terpaksa bersaing dengan warga asing. Tidak dinafikan kepentingan untuk mendapatkan pakar di Malaysia, namun untuk tempoh jangka panjang kita perlu lindungi rakyat kita sendiri. Seterusnya cabaran negara dalam mengoptimumkan sepenuhnya sumber bumi yang pelbagai. Kita tidak boleh terus menjadi negara pengekspor bahan mentah, tetapi kita perlu memperluaskan dan memperkasakan industri hiliran negara.
Dalam pada kita menekankan mengenai kepentingan sektor strategik negara seperti industri semikonduktor, kita perlu melihat dengan lebih luas apa yang sedia ada di sekeliling kita yang potensinya belum diterokai sepenuhnya. Tuan Yang di-Pertua, untuk Malaysia berdaya tahan dan tidak mudah dibuli, kita memerlukan apa yang dipanggil positive leverage, sama ada dari sudut kemahiran, kepakaran, sumber dan juga produk yang penting. Namun kita juga perlu sedar bahawa ini tidak akan terjadi dengan sekelip mata. Atas sebab itulah mengambil kira pergerakan tren dunia hari ini yang bergerak pantas khususnya dalam bidang-bidang baru yang melibatkan sains dan teknologi, AI dan sebagainya, setiap dari kita sama ada yang tua maupun muda perlu segera beradaptasi. Bukan sahaja dari segi sudut ilmu pengetahuan dan kepakaran, apa yang lebih penting infrastruktur yang menjadi tulang belakang kemajuan ini perlu segera dipenuhi sama ada di bandar ataupun luar bandar. Begitu juga dengan keseimbangan. Apabila masalah dan cabaran seperti tarif ini berlaku, negeri yang mungkin banyak terkesan adalah Pulau Pinang, Johor dan Selangor. Dan apabila ini berlaku, negara secara langsung akan terkesan teruk. Saya bagi analogi yang bersifat realiti. Satu keluarga yang memiliki 5 anak. Anak yang sulung saja menjadi tempat bergantung. He or she is the breadwinner of the family. Dan sekiranya apa-apa kejadian yang buruk berlaku ke atas beliau, apa yang akan terjadi kepada keluarga ini? Sebab itu negara ini perlu dibangunkan secara seimbang. Semua wilayah dan negeri dibangunkan, malah setiap satunya memiliki keunikan ekonomi dan pasaran tersendiri. Maka kesan pelaksanaan tarif ini kita dapat kurangkan dan negara tidak akan bergantung kepada pasaran-pasaran tertentu saja, Abah. Sebelum ini kita ada dasar pandang ke timur yang mana kita mengambil contoh baik dari negara Jepun dan Korea Selatan. Saya tidak mempersoalkan dasar ini, namun mengapa kita memandang jauh ke timur sana sedangkan wilayah kita yang berada di timur yang luas dan kaya dengan sumber alam tidak diberikan perhatian khusus untuk dibangunkan. Dengan kedudukan Sabah dan Sarawak yang strategik, ditambah pula dengan keluasan tanah yang subur, sumber mineral yang pelbagai, begitu juga dengan potensi ekonomi hijau dan biru. Kelebihan dan potensi yang ada ini bukan saja dapat meningkatkan ekonomi Malaysia, malah memperkukuhkan daya tahan negara dalam menghadapi situasi seperti mana yang berlaku pada hari ini. Namun potensi di Sabah hanya dapat direalisasikan sekiranya kerajaan menyegerakan perkara-perkara tersebut. Pembangunan infrastruktur asas, akses pendidikan yang meluas dan menyeluruh berkaitan teknologi baharu dan memperhebatkan program reskilling dan upskilling. Connectivity sama ada daripada darat, udara dan air. Memodernkan syarikat tempatan dari sudut tadbir urus dan produktiviti. Dan yang terakhir, kerajaan perlu menjelaskan status pelepasan karbon di Sabah untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Justru saya ingin mencadangkan agar kerajaan meneliti semula perancangan dan perbelanjaan dalam Plan Pembangunan Negara, khususnya dalam RMK ke-13. Tumpuan dan peruntukan besar perlu disediakan bagi membangunkan Sabah dan Sarawak, like it or not. Tuan Yang di-Pertua, hidup ini keras. Dan dunia hari ini semakin mencabar dan lihat saja apa yang berlaku. Dan untuk kita mengharungi cabaran ini, kita perlukan pemimpin yang berkualiti, berintegriti, tegas dan mempunyai vision. Ini penting agar rakyat bukan sahaja dapat dibela, tetapi kita juga tidak mudah dibuli oleh mana-mana negara luar, especially di Sabah. Tidak guna kita memiliki pemimpin negara yang memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, tetapi apabila sampai ke peringkat pelaksanaan yang melibatkan negeri, ianya gagal kerana akibat kelemahan tadbir urus oleh pemimpin. Dan untuk Sabah dibangunkan sekaligus membantu kerajaan persekutuan mencapai hala tuju yang disasarkan, saya pohon dan menuntut rakyat Sabah agar memilih pemimpin negeri yang benar-benar boleh bekerja, yang benar-benar boleh deliver, yang dalam hatinya bangunkan Sabah dan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud.